Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina al-amin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lijatun Kuasa Surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat sambung kembali kuliah maghrib kita. Masih lagi juzuk ke-28 surah Al-Mumtahanah, dan kita sampai pada ayat yang keempat. Sebelum kita tengok tafsir ayat keempat tu, kita tengok dulu ayat ketujuh, sebab dia ada sababun nuzul dia, ataupun sebab turun ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Maksudnya semoga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kaum kerabat yang kamu musuhi. Ingatlah Allah Maha berkuasa dan Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Sebab turun ayat ketujuh ni, menurut ulama tafsir, mereka menyatakan yakni Allah telah mengatakan kepada golongan beriman bahawa sikap ketegasan Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama baginda dari kalangan para nabi dan pendukung agama hendaklah menjadi contoh dan ikutan yang baik bagi kamu. Mereka tegas memusuhi kaum kerabat mereka yang syirik. Jadi apabila ayat ini diturunkan, maka para sahabat pun memusuhi kaum kerabat mereka yang syirik. Mereka menzahirkan perseteruan dan sikap bertegas serta melepaskan diri dari gejala syirik. Lalu Allah mengetahui dan sedar tentang kesan psikologi yang berat dan mendalam yang ditanggung oleh orang-orang beriman. Lalu Allah turunkan ayat, semoga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kaum kerabat yang kamu musuhi. Baik, tuan-tuan dan puan dan mak sekalian, ayat ni turun sebelum tu kan dah dicerita, Allah cerita tentang ada contoh pada Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim ni dan orang bersama Nabi Ibrahim, mereka telah memusuhi dan tegas kepada kaum kerabat mereka yang telah syirik kepada Allah. So Nabi Ibrahim dan orang bersama Nabi Ibrahim ni, mereka tegas berhadapan dengan golongan yang syirik pada Allah, walaupun terdiri pada kaum kerabat mereka sendiri. So Nabi Muhammad dan bersama umat Nabi Muhammad ni mesti ikut cara Nabi Ibrahim tegas. Nabi Ibrahim ni, ayah dia sendiri adalah pengukir berhala. Ayah dia sendiri pengukir berhala. Dan beliau berhadapan dengan bukan sekadar kaumnya yang syirik, bahkan bapa sendiri yang menjadi pengukir berhala ni. Sehingga Nabi Ibrahim ni berhadapan dengan kaum dia. Tonton kan kisah Nabi Ibrahim telah memecahkan berhala-berhala kaum dia tu. Bila Nabi Ibrahim duk tunggu-tunggu peluang untuk memecahkan berhala tersebut, sampailah satu ketika bila Namrud adakan keramaian. Jadi itu peluang Nabi Ibrahim pergi buat kerja ni. Bila Nabi Ibrahim telah pecahkan, so kapak tu diletakkan di tangan berhala yang paling besar. Bila Namrud tanya kepada rakyat dia, pengikut dia siapa, mereka kata ada seorang
Ibrahim yang tidak ikut serta. Jadi bila dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, tanya dia siapa yang telah kenapa kamu pecahkan berhala tersebut? Nabi Ibrahim kata, tengoklah kapak ada kat tangan siapa. So kenapa tanya Nabi Ibrahim kan? Kenapa tanya aku? Tengok kapak ada kat tangan siapa. Jadi kalau kapak kat tangan berhala paling besar tu, kemungkinan dia yang pecahkan. Jadi Namrud ni, dia kata kamu ni dalam bentuk kisah lah, mudah nak faham kan. Namrud ni dia kata, kamu tak tahu ke bahawa berhala yang besar ini tidak mampu untuk memecahkan berhala yang lain? So Nabi Ibrahim kata, kalau begitu dah tahu berhala tu tak mampu nak buat apa-apa pun, kenapa kamu menyembah dia? Tuan-tuan dan puan dan jemaah sekalian, sebab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Baik. Tuan-tuan dan puan dan jemaah sekalian, Allah tanya, tidakkah kamu melihat bagaimana hujah Nabi Ibrahim ni dalam mempertahankan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, idz qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumit, Tuhan akulah yang menghidupkan dan mematikan. Bila berhadapan dengan Namrud, kan, Tuhan akulah yang menghidupkan dan mematikan. Sebab Nabi Ibrahim kata berhala tu tak mampu buat apa-apa. Yang mampu melakukan sesuatu ialah Tuhan dia. Tuhan akulah yang telah menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud dia kata, qal ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan aku juga mematikan. Bukan Tuhan kamu je yang menghidupkan dan mematikan. So Namrud ni dia bawa dua orang. Seorang dia pancung, dia bunuh, seorang dia biarkan. Tengok, yang dia bunuh tu, dia kata akulah yang mematikan. Yang dia biarkan hidup tu, akulah yang menghidupkan. Dia buat macam tu dah. Baik, tak apalah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, fa inna Allah ya'ti bisyams, sesungguhnya Tuhan Allah telah mendatangkan matahari daripada timur ke barat. Kemudian Nabi Ibrahim cabar Namrud ni supaya datangkan matahari dari arah sebaliknya. Fabuhital ladzi kafar, maka Namrud dan pengikut-pengikutnya menjadi terdiam. Hak tadi ni boleh dikecoh lagi, ambil dua orang, seorang bunuh, seorang hidupkan, dia boleh kecoh lagi. Tapi bila Nabi Ibrahim cabar dia untuk bawa keluar matahari, timbulkan matahari daripada arah yang sebaliknya, maka dia terdiam. Dia terdiam. So Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya begitu. Bahkan kaum kerabatnya juga yang telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh Nabi Muhammad dan umatnya supaya tiru sikap Nabi Ibrahim dalam ketegasan berhadapan dengan golongan yang syirik, khususnya daripada kaum kerabat. Tuan-tuan, maka sahabat-sahabat Nabi juga mengambil iktibar mereka telah berhadapan dengan kaum kerabat mereka yang telah syirik. Yang mana berhijrah ke Madinah ramai lagi yang syirik di Makkah. Yang syirik di Makkah. Tuan-tuan, kemudian dari sudut psikologinya mereka terpaksa berhadapan dengan musuh Islam yang syirik, bahkan yang syirik itu adalah keluarga mereka. Kan? Kok mana pun tuan-tuan, dari sudut psikologinya, walaupun mereka itu syirik, tetapi dia masih ada perasaan kekeluargaan. Dari sudut psikologinya begitu. Kan?
Tuan-tuan, lalu Allah turunkan ayat ini sebagai satu pujukan. Moga, Allah kata apa? Semoga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kaum kerabat yang kamu musuhi. Maksudnya mungkin sekarang ni bermusuhan. Mudah-mudahan esok kemudian nanti Allah akan Allah akan mencetuskan perasaan kasih sayang. Maksudnya golongan yang asalnya syirik akan masuk Islam dan kembali berkasih sayang dengan sahabat Nabi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lalu dikata Allah merealisasikan perkara ini tatkala ramai orang musyrikin kemudiannya memeluk Islam. Allah buktikan ayat ni, kemudian ramai kaum musyrikin yang akhirnya meluk Islam, terutamanya pada pembukaan Makkah. Tuan-tuan, lantas mereka menjadi sebagai pembela agama Allah dan juga pendamping hingga terjadilah hubungan kemesraan. Ada di kalangan mereka ni yang berkahwin. Contohnya Rasulullah kahwin dengan Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan. Sebelum tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan masuk Islam selepas peristiwa Fathu Makkah. Jadi Rasulullah kahwin dengan Ummu Habibah ni, anak Abu Sufyan ni, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Jadi bila ketika dibagi tahu kepada Abu Sufyan bahawa anak dia ni telah berkahwin dengan Rasulullah, maka Abu Sufyan dia kata, "Dzakal fahlu la yaqda'u anfuh." Dia kata lelaki seperti itu tidak wajar dibelasah hidungnya. Maksudnya bila dibagi tahu pada Abu Sufyan, anak kamu ni dah kahwin dengan Muhammad yang mengaku jadi rasul pun semua ni, kan, macam mana ni? Lalu Abu Sufyan kata lelaki itu tak wajar dibelasah hidungnya. Maksudnya jangan buat apa-apa kat dia, dah jadi menantu. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, jadi permusuhan masih ada lagi, walaupun Abu Sufyan itu adalah bapa mertua Nabi. Dan akhirnya kemudian Abu Sufyan sendiri telah memeluk Islam dalam peristiwa ataupun selepas peristiwa Fathu Makkah. Baik. Kemudian kita tengok ayat yang keempat. Ini tadi ni sebab turun ayat ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kata Allah, sesungguhnya sikap tegas Nabi Ibrahim dan orang-orang yang seperjuangan dengannya adalah satu contoh ikutan yang baik bagi kamu. Sikap ini jelas ketika mereka berkata pada kaum mereka yang kufur ingkar bahawa kami tidak ada sangkut paut dengan kamu dan Tuhan kamu yang kamu sembah selain Allah. Sebab tu dalam tafsir dia kata Allah mengajukan firman-Nya kepada orang beriman. Maka diperintahkan supaya menyisihkan diri daripada golongan kufar. Nabi Ibrahim merupakan kekasih Allah dan datuk kepada para nabi serta orang beriman yang bersama dengannya. Mereka telah menonjolkan contoh teladan yang baik dan terpuji ketika mereka mengatakan, kami semua tak ada sangkut paut dengan kamu, justru kamu kufur kepada Allah. So ini sikap Nabi Ibrahim yang perlu dicontohi. Sebab Nabi Ibrahim dalam bab soal akidah, kesyirikan kaum dia kata tak ada kena-mena. Bab syirik ni tak ada kena-mena. Mungkin hubungan jiran ke apa itu hubungan lain, tapi dalam bab syirik ni kepada Allah, yang tu tak ada kompromi. Sebab tu tuan-tuan, kalau contoh dulu bincang tentang kongsi raya ke, kan, maka ulama menilai dari sudut adakah ia ada kaitan dengan soal akidah. Kalau soal kejiranan, sekadar pergi, yang tu lain. Tapi ulama akan menilai ada soal akidah tak? Adakah pengiktirafan kita kepada agama dia yang syirik? Yang tu menjadi persoalan utama.
Sebab yang ni umat Nabi Muhammad sendiri disuruh untuk mengikut contoh bagaimana Nabi Ibrahim dan pengikutnya dalam bab syirik kepada Allah. Mereka telah menyatakan satu prinsip yang sangat jelas, iaitu kami semua tak ada sangkut paut dengan kamu, justru kamu telah kufur kepada Allah. Kami juga berlepas diri dari berhala yang kamu sembah dan segala yang kamu sekutukan dengan Allah. Maksudnya dalam bab syirik ni tak ada kompromi. Baik. Kemudian ternyata ayat tersebut memberikan kesedaran pada orang yang berwalak kepada golongan kafir seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Seolah-olah Allah telah berfirman, wahai Hatib, mengapakah kamu tidak mengikut teladan Nabi Ibrahim untuk berlepas diri dari ahli keluarga kamu? Nabi Ibrahim pun telah berbuat demikian terhadap bapa dan kaumnya. Hatib ni kita cerita yang lepas kan, yang dia telah tulis surat semasa Nabi nak masuk dalam Fathu Makkah tu, nak bawa tentera Islam pergi membuka Makkah. So Hatib telah tulis surat, sebab masih ada kaum keluarga dia di Makkah. Tujuan tulis surat tu bukan mengkhianati Nabi, bukan nak pecahkan rahsia Nabi, tak, tetapi ia nak bertujuan keselamatan kaum keluarga dia. Jadi keselamatan kaum keluarga ini ditegur oleh Allah, dalam ayat ini. Nak kena tiru macam mana Nabi Ibrahim. Golongan tu telah pun syirik, kan? Kaum kerabat dia yang ada di Makkah telah pun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang keempat, sambung ayat keempat, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dengan ini permusuhan dan kebencian akan terus melatari hubungan di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu tunduk menyembah Allah semata-mata. Dia kata maknanya inilah cara kami berinteraksi dengan kamu. Selagi mana kamu berada dalam kekufuran, mulai sekarang kami menzahirkan permusuhan dan kebencian kami terhadap kamu. Kami akan berlepas diri daripada kamu dan terus bersikap demikian sehinggalah kamu beriman pada Allah, mengesakannya, menyembahnya, tidak menyekutukannya, meninggalkan amalan syirik dan tidak menyembah berhala. Apabila kamu melakukan sedemikian, maka permusuhan dan kebencian akan bertukar kepada kesetiaan dan kemesraan. So permusuhan dan benci ni adalah di atas kerana kesyirikan, bukan kerana individu tersebut. Selagi mana dia syirik, so kebencian kita kepada syirik dia tu, kepada perbuatan dia menyembah berhala yang tak ada kena-mengena dengan Allah. Sebab yang tu. Sebab tu kalau kita tengok contoh Aisyah umpamanya, bila ibunya yang belum beriman pergi jumpa dia nak bagi hadiah, dia tanya, Asma, dia tanya pada Nabi, boleh tak terima hadiah tersebut? Kan? Rasulullah suruh terima dan layan ibunya dengan baik. So dari satu sudut, sikap kemanusiaan itu perlu buat baik. Bukan kita bila kita baca ayat ni, ini bermakna pemusuhan kita dengan orang bukan Islam, jiran kita, tak. Dari sudut kemanusiaan itu berbeza. Prinsip yang ditekan ini adalah prinsip yang melibatkan penyembahan. Penyembahan yang tu tak ada kompromi. Baik. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali ungkapan Nabi Ibrahim kepada bapanya, katanya, aku akan cuba memohon keampunan Tuhan untukmu, namun aku sedikit pun tidak berkuasa menahan azab siksa Allah daripada menimpamu. Yang Nabi suruh contoh, yang Allah suruh contoh kepada Nabi Ibrahim ni, Allah bagi pengecualian, kecuali satu perkara. Allah kata kecuali ungkapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dia kata pada bapaknya apa? Dia akan cuba memohon keampunan Tuhan untukmu. Bapak dia ni syirik, kemudian Nabi Ibrahim kata dia akan cuba untuk memohon keampunan untukmu, minta pada Allah. So yang ni Allah larang. Yang ni Allah larang. Tadi ni Allah suruh ikut contoh Nabi Ibrahim dalam prinsipnya berhadapan dengan golongan syirik. Tapi kalau dalam bab minta ampun kepada orang yang kafir, yang tu tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Dulu kan kita
pernah dengar satu kes yang khatib dalam khutbah dia minta supaya diberi hidayah kepada seseorang, kan, minta supaya diberi hidayah. Yang tu boleh, sebab Nabi sendiri pernah minta antara antara Umar Al-Khattab dengan Abu Jahal tu supaya masuk Islam. Minta bagi hidayah itu boleh, tapi kalau minta diampunkan dosa itu tak boleh, kan. Contoh katalah dia dah masuk Islam, mak dia belum masuk Islam lagi. Kalau minta supaya diberi hidayah pada mak dia boleh, tapi kalau diminta keampunan itu tidak boleh. Sebab tu Allah larang, sebagaimana ungkapan Nabi Ibrahim pada ayahnya, dia nak cuba untuk minta ampun kepada Allah untuk ayah dia ni. Yang tu dilarang. Baik. Kemudian seterusnya, kan, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kemudian Allah memaklumkan pendirian Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada Allah. Sikap ini jelas ketika mereka berpaling dan berlepas diri dari kaum mereka. Lalu Allah berfirman, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya Engkaulah kami mengadu, dan kepada Engkaulah juga kami kembali. Tuan-tuan, dengan ketegasan Nabi Ibrahim ni berhadapan dengan kaum dia, juga keluarga dia yang syirik ni, kemudian bila dia dah berhadapan gitu, akhirnya diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ni bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni tuan-tuan, doa yang kita boleh ambil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah tempat kami mengadu, dan kepada Engkaulah juga kami kembali. Tuan-tuan, ni doa Nabi Ibrahim ni. Hebat tak hebat tawakal Nabi Ibrahim? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi yang banyak terima ujian. Hebat tak hebat tawakal Nabi Ibrahim ni tuan-tuan? Kalau kita tengok kepada beberapa peristiwa, apabila Nabi Ibrahim diminta untuk meletakkan isterinya Hajar dan Ismail di padang pasir yang kontang. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim diminta untuk letakkan isteri dan anaknya yang baru lahir Ismail ni diletakkan di padang pasir yang kontang. Nabi Ibrahim nak dapat Nabi Ismail ni lama masa. Biasanya kalau orang kahwin ni, kemudian lama nak dapat anak, bila dapat tu Allah sayang sungguh, kan? Dalam keadaan sayang sungguh tu, Allah perintah pergi letak kat padang pasir kering kontang, tak ada orang. Tuan-tuan, betapa tingginya tawakal. Oleh kerana ini perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan. Tinggi tawakal ni tuan-tuan, kan? Padahal di padang pasir tak ada orang, tak ada air, tak ada apa-apa pun. Kalau ikut logiknya, Nabi Ibrahim boleh query, boleh persoalkan kenapa Allah perintahkan begitu. Tapi Nabi Ibrahim tak tanya. Sebab sikap orang beriman ni ialah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bila itu perintah Allah, walaupun tak logik, laksanakan, walaupun tak logik. Sebab tu tuan-tuan, kita ni banyak sangat duk fikir tentang logik. Kita bila Asmaul Husna, kan, bila nas'aluka ya, laju yang tu kita sampai Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. So kebijaksanaan Allah tu dalam kehidupan kita seharian, kadang-kadang seolah-olah tindakan kita itu tidak membuktikan bahawa kita yakin Allah Maha Bijaksana, kan? Sebab tu Nabi Ibrahim yang Allah perintah tu dari sudut akal tak logik, tapi dilaksanakan kerana pengetahuan manusia itu terhad. Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah mengetahui segala-galanya. Bila Allah suruh letak di padang pasir yang kontang, tak ada air, tak ada apa, letak je, jangan banyak cakap, kan? Kalau ikut logik, Nabi Ibrahim boleh persoal. Tuan-tuan,
Kan dulu pernah saya buat perbandingan kan. Buat perbandingan. Sebab orang sekarang ni dia banyak nak ikut logik. Ialah teknologi zaman sekarang ni kan, menyebabkan dia ni banyak sangat nak ikut logik, sampai dalam bab akidah pun dia nak logik juga. Tuan-tuan, contohlah betapa akal manusia ni tak hebat mana pun. Contohnya, bila Allah halalkan makan ayam dan Allah haramkan makan kucing, so cukup lah. Ayam halal, tak payah cakap banyak. Kucing haram, haram lah, tak payah cakap banyak. Sebab kalau kita nak ikut logik, kita akan buat perbandingan yang ikut logik kepala kita. So bila kita ikut logik, kadang-kadang ia bertentangan, seolah-olah kita mencabar kebijaksanaan Allah. Contoh nak ikut logik, kita ambil yang kucing Parsi kan, kucing Parsi tu, jangan ambil kucing biasa, kucing Parsi tu. Tengok yang masuk bertanding tu, tuan tengok kadang dalam berita dia pegang kucing Parsi tu, kita tengok loh, comel kucing pada tuan. Kucing tu tuan-tuan, kucing ni tuan-tuan, pengurusan kucing ni mahal. Dia ada shampoo khas, kadang tuan pun tak shampoo. Kucing ni shampoo, dia bulu dia ada sikat khas, bagi mandi setiap hari. Kucing ni tuan-tuan, bukan macam kucing kampung hak kita bela. Kucing kampung hak kita bela, semua benda makan. Lalu cicak makan, lalu tikus makan, nasi semalam makan, ikan tak habis makan. Kucing Parsi ni tuan-tuan, tikus lalu muntah dia. Dia terbinatang apakah ini, muntah dia tuan-tuan, tak lalu. Dia makan apa? Tu Friskies tu, ada cop halal Jakim tu. Memilih tuan-tuan, ada cop halal Jakim tu kan. Tuan-tuan, bersih lah kucing Parsi, bersih kan. Logik akal lah. Ayam kampung tuan-tuan balik kampung kan, balik kampung habis je subuh, sebelum cerah tuan-tuan buang ke atas tanah. Cerah sikit je tuan-tuan buka reban, tuan-tuan tengok jam 5 minit je cerah kita buang tadi tu. Ayam tibai. Ayam tuan-tuan makan semua benda. So dari sudut logik, kucing Parsi tadi ke bersih, ayam ke bersih? Kucing lah. Dan kalau kata kucing Parsi bersih, makan kucing lah, jangan makan ayam. Tetapi bila Allah kata ayam halal dimakan, kucing haram dimakan, sudah lah kan. Jangan duk fikir nak logik. Kalau logik, kadang-kadang pemikiran kita ni takkan sampai kepada Al-Hakim Allah. Tuan-tuan, susah nak bagi perbandingan ni. Sebab apa? Allah laisa kamitslihi syai'. Allah ni tak ada satu pun yang sama dengannya. Tak boleh nak bagi perbandingan. Tetapi manusia ni bongkak dan sombong, sehingga kadang-kadang dia merasakan diri dia benar kan. Jadi tuan-tuan, sebab itu Nabi Ibrahim tahap tawakal dia sangat tinggi. Bila Allah perintah letak di padang pasir yang kontang, tak ada air, tak ada apa, letak je. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim juga, kalau kita tengok, begitu juga Nabi Ismail kan. Nabi Ismail, tuan-tuan, bila dah letak, kemudian dah berlalu satu masa, jumpa pula Nabi Ismail. Dah lama tak jumpa tuan-tuan. Dulu nak dapat anak susah. Bila dapat anak, Allah perintahkan letak di padang pasir. Kemudian bila dah berlalu tempoh, bila anak ni dah remaja, jumpa anak ni pula, suruh sembelih pula. Allah bagi wahyu melalui mimpi. So mimpi para nabi ni mimpi benar. Mimpi para nabi, bukan mimpi macam mimpi kita tu tuan-tuan. Kita mimpi, tuan-tuan, Undertaker pernah kalah dengan kita. Mimpi kita tuan-tuan, Undertaker kena kepak dengan kita kan? Mimpi Rasul, mimpi benar. Bila Allah perintahkan sembelih, tuan-tuan, tak ada banyak cakap. Kalaulah Nabi Ibrahim nak pertikaikan apa yang telah Allah wahyukan, boleh ke tak? Kalau nak ikut logik akal, boleh ya? Ya Allah,
kambing bersepah kat negara Arab, kenapa suruh aku sembelih anak aku? Kenapa tak suruh sembelih kambing? Boleh kan? Kalau ikut logik akal, kalau Nabi Ibrahim nak komplain, boleh. Tapi Nabi Ibrahim tidak komplain. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Baik, tuan-tuan puan-puan dan mak sekalian, inilah kehebatan tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak kena selalu minta doa ni, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Moga-moga Allah memberikan kekuatan pada kita supaya kita mampu untuk bertawakal kepada Allah. Sebab kita ni tuan-tuan banyak pergantungan kepada manusia. Nabi Ibrahim meletakkan pergantungannya solid kepada Allah. Kita ni banyak pada manusia. Bila pergantungan pada manusia tu, Allah serahkan pada manusia. Kita tak dapat 500 ni, kalau tak menang nanti macam mana nak dapat 500? Tuan-tuan, bergantung sungguh pada manusia. Kalau nanti tak buat yang macam ni, macam mana nak dapat kerja? Kalau tak ikut macam ni, macam mana, semua pergantungan pada manusia. So yang tu yang kita kena muhasabah sama-sama. Strategi soal lain. Sebab ada orang pendekatan dia melihat strategi, itu soal lain. So saya tak nak samakan. Tetapi soal pergantungan, soal dalam hati, bila dia bergantung pada makhluk, yang tu bermasalah. Kalau bergantung pada Allah, strategi itu untuk menghampirkan diri dengan manusia, itu lain. Baik, tuan-tuan puan-puan dan mak sekalian, ni nak kena banyak doa ni. Ayat yang ke-5 surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Baik, kemudian dalam ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu ada contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di hari akhirat. Siapa yang berpaling, yakni daripada mencontohi mereka, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. So ini Allah menggesa agar diikuti segala teladan Nabi Ibrahim dan sesiapa yang bersamanya. Sebab tu Allah kata sesungguhnya pada mereka itu ada contoh yang baik, iaitu bagi orang yang mengharapkan keredaan dan balasan baik di hari akhirat. Allah kata apa? Pada Nabi Ibrahim dan pengikut ini ada contoh yang baik. So siapa yang nak ikut contoh tu? Bagi orang yang Allah kata dia ada mengharap keredaan Allah dan dia ada harap kebaikan di akhirat nanti, barulah dia akan ikut contoh tu. Jadi orang yang nak ngikut contoh ni, dia ada rasa dia nak redha Allah, baru dia akan ikut contoh tu. Bagi orang yang tak peduli redha Allah ni, dia redha manusia je, dia tak akan ikut contoh tu. Sebab tu tuan-tuan, kita sebut ni tawakal kepada Allah Nabi Ibrahim ni tinggi. Sebab pergantungan dia pada Allah. Redha dia nak redha Allah. Tapi kalau bagi kita banyak redha makhluk ni, macam mana kita nak ikut Nabi Ibrahim? Sebab Allah kata orang yang ikut Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim ni ialah orang yang mengharap redha Allah. So kalau diri kita tidak mengharap redha Allah, macam mana kita nak ikut contoh Nabi Ibrahim? Tuan-tuan, penting, bab contoh-contoh ni sangat penting. So kalau kita jadikan contoh Nabi Ibrahim, ambil contoh para nabi, contoh para sahabat, kan? Itu seolah-olah membuktikan kecintaan kita kepada mereka. Sebab kita esok di hari akhirat akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cinta. Kan Nabi kata anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan bersama siapa yang kamu suka ataupun siapa yang kamu sayang. Kalau contoh teladan kita, kecintaan kita kepada Nabi, kepada para sahabat, mudah-mudahan dibangkitkan dengan mereka.
Kalau contoh kita entah siapa-siapa, kemudian kecintaan pada siapa-siapa, khawatir kalau dibangkitkan dengan mereka tu. Sebab Nabi kata anta ma'aman ahbabta, kamu bersama, akan dibangkitkan bersama siapa yang kamu sayang. So yang tu nak kena nilai. Bagi orang yang dalam hatinya, kalau dia rasa dia ada redha, nak harap redha Allah, nak kebaikan di akhirat, so jadikan perkara seperti ini adalah sebagai contoh. Baik, kemudian dalam ayat yang ke-7, ayat ke-7, asallahu an yaj'ala bainahum asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah mencetuskan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kaum kerabat yang kamu musuhi. Ingatlah Allah Maha berkuasa dan Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Baik, dia kata ada kemungkinan seteru kamu tu memeluk Islam. Ni hak kita sebut ayat ke-7 sebab turun tadi ni. Ni tafsir dia. Kemudian berikutan itu permusuhan, kebencian, perpecahan dan persengketaan itu akan terhapus. Allah letak asallah, semoga Allah. So itu sebagai satu pengharapan. Bila Allah kata asallah, moga-moga Allah bagi pengharapan kepada umat Islam yang untuk memujuk psikologi mereka tercalar, terpaksa berhadapan dengan kaum keluarga mereka sendiri. Jadi Allah memujuk. Allah memujuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kalau kita tengok antara yang masuk Islam, Abu Sufyan kita sebut tadi, Ikrimah bin Abu Jahal, kan, Ikrimah anak Abu Jahal umpamanya. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok Abu Sufyan ni, Abu Sufyan ni dia masuk Islam agak lewat setelah pembukaan Makkah. Ketika Nabi nak masuk Makkah ni, Nabi telah menyatakan perlindungan kepada siapa-siapa yang berlindung di beberapa tempat. Pertamanya Nabi kata siapa yang berlindung dalam rumah sendiri, dia tak keluar, mereka akan selamat. Kemudian siapa yang berlindung di Kaabah, mereka akan selamat. Kemudian Nabi kata siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, juga mereka akan selamat. Kenapa Nabi sebut Abu Sufyan? Kenapa tak sebut orang yang lain? Pertamanya, Abu Sufyan ni dia sudah ada kecenderungan. Satu, kan yang saya sebut tu kan, Abu Sufyan ni bila Nabi jadi menantu dia dah mula slow dah. Dia tak payah pukul Muhammad ni, dia dah mula slow dah. So kecenderungan tu dah mula ada. Anak dia peluk Islam, cuma dia tak masuk Islam lagi. Tuan-tuan, yang keduanya, kerana Abu Sufyan ni salah seorang pembesar Quraisy. So pembesar ni, dia kadang-kadang dia nak dihormati. Sebab tu semasa Islam datang, Nabi Muhammad menyampaikan risalah, yang ikut ramai orang bawah, hamba abdi, orang miskin. Hak pembesar-pembesar ni dia ada rasa sombong. Nanti kalau dia ikut Nabi Muhammad, di mana kedudukan dia? So ada rasa macam tu. Jadi Nabi Muhammad ni strategi, tuan-tuan, strategi. Nabi Muhammad telah menyebut nama Abu Sufyan sebagai satu perhatian. Abu Sufyan akan rasa, tengok Nabi Muhammad pun mengiktiraf aku. Nampak? Sebab orang besar dia memang begitu. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh lamsam je. Kita berdakwah kepada orang yang tidak ada pangkat dengan orang yang ada pangkat, kita sama je, tak kena. Sebab strategi dakwah Nabi juga berbeza. Dia kena ada metod dia. Kan? Sebab tu Nabi sebut dengan jelas nama Abu Sufyan, untuk menarik perhatian Abu Sufyan itu sendiri. Baik. Kemudian kalau kita tengok, tuan-tuan, dia kata apa? Selepas pembukaan kota Makkah, ramai kalangan orang kafir memeluk Islam. Umat Islam bercampur gaul dengan mereka. Contohnya Abu Sufyan Al-Harb tadi, Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amr, Hakim bin Hizam. Bahkan Nabi
telah mengahwini Ummu Habibah binti Abu Sufyan yang sebelumnya telah dikahwini oleh Abdullah bin Jahash. Beliau bersama suaminya adalah dari kalangan mereka yang berhijrah ke Habsyah. Bagaimanapun suaminya telah mengikut agama Nasrani, kemudian suaminya mati dalam agama Nasrani, sedangkan beliau terus kekal dalam agama Islam. Nabi telah menghantar utusan kepada Najasyi untuk melamar Ummu Habibah. Maharnya telah dibayar oleh Najasyi sebanyak 400 dinar. Tuan-tuan, ini Ummu Habibah anak Abu Sufyan tu yang kahwin kemudian duduk di Habsyah. Ini kisah bagaimana Nabi melamar Ummu Habibah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa in yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa in yakuna habibaka yawman. Nabi kata, cintailah kekasihmu secara sederhana, kemungkinan ia akan menjadi orang yang kamu benci pada satu hari kelak. Bencilah kepada orang yang tidak kamu sukai secara sederhana, kemungkinan ia akan menjadi kekasih kamu pada satu hari kelak. Ni pesan Nabi ya. Kan tuan-tuan, Nabi kata kalau sayang pada orang tu sederhana, jangan melampau-lampau, sebab takut-takut nanti bila jadi musuh dia yang lebih-lebih. Dan kalau benci juga sederhana, bukan apa, nanti mungkin satu ketika orang yang pernah kita musuhi, kita sayang pula kat dia. Tuan-tuan, yang ni Nabi dan para sahabat berhadapan. Abu Sufyan asalnya kan musuh, dan begitu juga berapa nama yang kita sebut tadi ni asalnya musuh. Sebab itu Nabi pesan supaya bersederhana di dalam permusuhan, sebab nanti kemungkinan orang yang bermusuh dengan kita ni orang yang akan mengasihi kita kemudian hari. Baik, kemudian seterusnya ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Ayat ke-8 nanti kita akan cerita. Saya nak sentuh bab Yaman sikit lah. Aduh, Ustaz cerita bab Yaman ni. Aduh ni. Okey. Ini pandangan saya. Dan memang saya tengok ada beberapa pandangan lah. Ini pandangan saya lah. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Yaman ni adalah Syiah Houthi. Syiah Houthi. Syiah Houthi ni tuan-tuan, mereka dikatakan Syiah Zaidiyah. Tetapi kalau kita tanya ustaz-ustaz yang belajar di Yaman, orang yang duduk Arab Yaman, tanya ulama Yaman, kebanyakan mereka kata Syiah Houthi di Yaman ni ialah Syiah Imamiyah. Mereka telah convert kepada Imamiyah. Kan? Antara buktinya tuan-tuan, pemimpin-pemimpin Syiah Houthi sendiri mereka mengkafirkan sahabat. Kalau Syiah Zaidiyah, dia dekat dengan Ahlussunnah Jamaah. So Syiah Zaidiyah ni dia dekat dengan Ahlussunnah Jamaah. Tak sama, tetapi mereka dekat dan mereka tidak mengkafirkan sahabat. Kalau Syiah Imamiyah, contohnya di Iran, mereka mengkafirkan sebahagian sahabat. Tuan-tuan, sebab itu Syiah Houthi ni mereka telah convert kepada Syiah Imamiyah. Kalau tuan-tuan dengar Maulana Asri pun cakap macam tu. Saya kalau bab Syiah ni saya suka untuk merujuk Maulana Asri Yusof. Ini orang yang sangat alim lah. Tuan-tuan boleh Google di YouTube Maulana Asri Yusof ni alim dalam bab Syiah. Tuan-tuan, kitab-kitab Syiah dia baca ni Allahu Rabbi, memang hebat. Boleh berbahasa Parsi. Sebelum JAKIM keluar kenyataan kesesatan Syiah, sebelum Jabatan Mufti keluar, Maulana Asri Yusof dah lama dah keluar. Dah lama dah cerita tentang Syiah ni. Tuan-tuan, Maulana Asri Yusof ni alim sungguh. Alim sungguh. Kawan saya Ustaz Abdullah Din, dia orang Kedah, belajar sama dulu. Tapi dia balik dia jadi orang hebat. Kita ustaz kecil je. Dia ni tuan-tuan, dia ni
kalau bab Syiah, Jabatan Mufti akan jemput dia, hak Kedah akan jemput dia. Dia bab Syiah, dia alim. Raya tahun lepas saya pergi rumah dia, sembang pun semua, ambil maklumat tentang Syiah daripada laptop dia. Kemudian dia ada hadiah buku Maulana Asri Yusof kat saya pun semua. Kemudian dia bagi yang dia masukkan dalam pendrive saya ceramah ataupun kuliah Sahih Bukhari Maulana Asri Yusof. Dia kata, Syekh Hana kalau nak dengar dalam laptop ni memang dah, tapi Hana kopi masuk dalam pendrive, masa bawa kereta nak pergi mana-mana, cucuk dalam tu, sambil bawa kereta dengar. Dia kata, Syekh Hana kalau dengar Maulana Asri Yusof ni, Hana rasa macam tak ada ilmu. Dia tu alim dah. Tuan-tuan, memang saya pasang Maulana Asri Yusof ni, kita bawa kereta, pasang dia kuliah tu, rasa, ya Allah, aku ni tak ada ilmu rupanya. Dengar kuliah dia tu, oh alim sungguh. Orang Kelantan. Boleh Google Maulana Asri Yusof. Banyak turun dia sekarang ni ada kuliah bulanan di KL ni. Kan, ada kuliah bulanan di KL, ada buat di KL Selangor, Gombak, ada Shah Alam. Saya masih tak berkesempatan hadir. Ramai juga hadir, di antaranya ustaz-ustaz yang mengajar di Lembah Kelang ni, pergi dengar kuliah dia. Memang alim. Maulana Asri Yusof juga kata di Yaman ni adalah Syiah Imamiyah. Dan Syiah Houthi ni, pemberontak mereka punyai senjata yang sangat banyak. Senjata berat, tuan-tuan, bukan senjata ringan. Mereka dibantu oleh Iran. Kebetulan semalam saya pergi Hospital Angkatan Tentera, jumpa dengan salah seorang pegawai tentera Yaman. Kebetulan dia hadir sebab kita punya staff college ni kan, major nak naik ke lieutenant colonel tu kan, dia ada kursus dia kan, so kursus ni dihadiri juga pegawai-pegawai daripada luar negara. Kalau negara Arab ni ada Yaman, ada Sudan, ada Jordan, Saudi, Mesir. Kalau rantau sini Indonesia, Singapura, dan pegawai kita pun ada yang pergi belajar kat tempat lain kan. Jadi saya sembang dengan pegawai tentera Yaman ni, sembang dengan dia rasa macam sembang dengan mufti. Oh tuan-tuan, ilmu dia tu cukup hebat. Dia pegawai tentera Yaman, cerita tentang hadis akhir zaman, tentang Nabi menyebut Yaman dan berapa perkara lagi. Allah Rabbi, dengar, rasa macam sembang dengan mufti pegawai tentera Yaman. Jadi kalau tentera negara Arab ni yang boleh pakai, contoh Yaman okey, kalau Jordan okey lagi, kalau Sudan okey, kalau pegawai tentera negara lain tu Mesir ke, itu memang kebanyakannya melingkup lah tuan-tuan. Memang melingkup lah, kebanyakannya saya sebut. Baik, jadi tuan-tuan berpuas dan sekalian, tanya dengan dia kata memang tentera Yaman pun tak mampu berhadapan dengan Syiah Houthi ni. Mereka punyai kekuatan persenjataan. Kalau tentera Yaman je memang tak mampu. Dan alhamdulillah, Raja Salman telah mengumpulkan beberapa kekuatan tentera negara umat Islam kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh imagine peta dunia, sebab Syiah ni dia dah mula mendominasi. Tuan-tuan boleh imagine bermula pada India, ramai dah Syiah kan? Kalau tuan-tuan tengok cerita Hindustan apa semua kan, kalau dikaitkan dengan Islam, banyak juga dikaitkan dengan Syiah. Syiah. Pakistan, Syiah pun Syiah ganas. Afghanistan pun ramai dah Syiah. Mujahidin Syria telah pernah membunuh dan menangkap beberapa ramai daripada Syiah datang pada Afghanistan untuk bantu Syiah Bashar Assad. Kemudian Iran, Syiah. Iraq asalnya negara tu Sunni punya, Amerika jajah, Amerika bagi pada Syiah. Baik betul Amerika dengan Syiah.
Tuan-tuan, Syria Syiah ni tak sampai 15%. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku di Syria, tak sampai 15%. 18 Mac yang lalu genaplah kebangkitan rakyat Syria selama 4 tahun. 4 tahun perangkaan Badan Dunia kata 220,000 telah dibunuh. Itu Badan Dunia. Biasanya kalau Badan Dunia bagi perangkaan begitu, biasanya angka ni berlipat kali ganda. Sebab tu ada ulama kata lebih daripada 300,000 yang telah dibunuh hanya mengambil masa 4 tahun. 4 tahun. Tuan-tuan berpuas dan maaf sekalian, kemudian Lebanon dikuasai oleh Syiah dah. So di atas tu didominasi oleh Syiah. Didominasi oleh Syiah. Kemudian tuan-tuan tengok Saudi, bawah Saudi itu adalah Yaman. Yaman. Tuan-tuan, atas semua Syiah, kemudian bawah Syiah, maka ini sesuatu yang bahaya. Kan? Sebab kalau ni dengar Maulana Asri Yusof, dia kata Syiah ni antara target mereka ialah Makkah tu sendiri. Kan? Sesuatu yang bahaya. Bila Raja Salman berjaya mengumpulkan beberapa buah negara tentera umat Islam, patut kita bagi kredit lah. Ada orang kata tak boleh percaya, Mesir pun join juga. Mesir Asisi kan zalim, dia join juga. Saudi boleh percaya ke? Tuan-tuan, Mesir join bagi saya atas beberapa sebab. Sebab sesebuah negara ni, pemerintah dia walaupun zalim, dia akan fikir survival kedudukan politik dia, kan, orang dia dan pemerintahan dia. Jadi pertama sekali, kenapa Mesir dia join dengan Saudi? Sebab Saudi ni antara penyumbang dana besar kepada Mesir daripada dulu ni. Sebab Mesir bukanlah negara yang kaya sangat. Mesir juga banyak utang. Tapi Mesir boleh jadi kaya dengan pertanian dia, tetapi dihalang semasa perjanjian Camp David. Kan? Mesir tak boleh tanam gandum untuk tujuan ekspor. Sebab itu bila Dr. Morsi nak cabar perjanjian Camp David, dia kata dia nak tanam gandum ni. Tuan-tuan, Mesir negara subur. Mesir mempunyai saliran sungai Nil tu. Mesir sekiranya tanam gandum untuk tujuan ekspor, Mesir akan jadi pengeluar gandum terbesar di Afrika. So siapa supply gandum di Afrika, tuan-tuan? Antaranya US. Sebab tu US ni dia takut sangat dengan Dr. Morsi. Antara yang Dr. Morsi nak cabar ialah ni, pertanian gandum. Mesir antara sumber ekonomi dia ialah pelancongan. Sebab dia ada piramid apa semua kan. Tu antara sumber ekonomi. Yang lain-lain dia kurang. Jadi dia sangat mengharap dana daripada Saudi. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Mesir juga dia kena berhati-hati sebab Syiah ni walaupun tak ramai tetapi mereka mendominasi. Mereka telah buat onar. Macam tu. Syria tak ramai tapi mereka boleh buat kacau sampai macam tu. Maka Mesir juga pemerintah dia walaupun zalim kena berhati-hati. Jadi Raja Salman telah berjaya mengumpulkan beberapa buah negara. Ada orang dia kata bukan boleh percaya sangat sebab pemerintah Saudi ni kena cucuk hidung dengan Amerika pada dulu lagi. Tuan-tuan, tak apalah, kita setuju. Saya sendiri secara peribadi saya setuju kalau dulunya banyak dicucuk hidung. Tapi kita melihat Raja Salman ni agak berbeza. Agak berbeza. Kan? Ada orang sampai kata dia ni kecenderungan dia kepada Ikhwan Muslimin. Raja Salman juga telah berhubung baik dengan Ismail Haniyeh, kan, Perdana Menteri Palestin. Raja Salman juga telah berhubung baik dengan Erdogan, Presiden Turki. Kan, Presiden Turki. Kalau tuan-tuan tengok semasa pertabalan Raja Salman kan, ramai pemimpin dunia datang, antaranya Barack Obama. Kan, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kan. Masa azan nak solat ni, dia pergi jumpa Barack Obama, dia kata dia nak pergi solat berjemaah. Tinggal macam tu je, terkebil-kebil Barack Obama, tuan-tuan. So ada seorang dua yang melihat peristiwa ini, dia orang nak cover line, pergi sembang dengan Barack Obama. Raja Salman tinggal macam tu je. Mana ada
pemimpin dunia umat Islam yang berani untuk buat macam tu dengan Presiden Amerika. Raja Salman buat. Maka Raja Salman berjaya mengumpulkan beberapa tentera, beberapa buah negara, tentera umat Islam. So satu kredit, di ketika kita tak mampu menyediakan tentera umat Islam, tiba-tiba Raja Salman mampu menyediakan, baguslah. Tuan-tuan, PBB semasa nak mengeronyok Iraq, bumi umat Islam Iraq, nak membunuh umat Islam Iraq, mereka mampu bergabung dengan puluhan tentera kufar. Adalah negara umat Islam yang join sekali 2-3, tetapi mereka mampu untuk bergabung. NATO untuk menyerang umat Islam di bumi Afghanistan, mereka mampu untuk sediakan tentera mereka sendiri. Tentera umat Islam tak ada. Ratusan ribu dibunuh di Bosnia. Bila mengadu pada OIC, apa OIC buat? OIC. Ratusan ribu dibunuh di Syria, apa OIC buat? OIC. Ni OIC, tuan-tuan. Tak mampu untuk mengembeling dan mengumpulkan tentera negara umat Islam. So bila Raja Salman mampu untuk mengumpulkan tentera umat Islam, kredit lah. Sebab Raja Salman pun menyebut kan, kemungkinan akan dilanjutkan dengan isu Syria. Maka tuan-tuan, saya melihat ini suatu yang bagus. Umat Islam dia perlu ada kekuatan ketenteraan. Perlu ada. Musuh Islam takkan takut dengan tentera salah sebuah negara umat Islam. Kita nak sampai satu tahap tentera umat Islam ini bukan mewakili negara dia, tetapi mewakili satu ummah. Mewakili satu ummah. Dan mungkin dengan isu-isu begini boleh menyebabkan kesedaran kepada ramai orang. Kesedaran ramai orang, dan kita mengharapkan kesedaran ini masuk kepada tentera-tentera negara umat Islam. Maka tuan-tuan, kita berharap bila habis isu di Yaman, kita harap lanjut pula ke Syria. Ke Syria. Kita tidak mampu untuk membendung kesedihan lagi dengan apa yang berlaku di Syria, tuan-tuan. Sangat dahsyat. Dan baru ni saya saya upload yang 400 orang kan dalam penjara tentera rejim Syiah Bashar Assad. 400. Gambar muka je, tuan-tuan, kebanyakan daripada tahanan ini telah dikorek mata. Itu bentuk siksaan dalam penjara dia. Rahang lari, hidung dikorek, pelbagai, tuan-tuan. Salah seorang daripada yang dibebaskan melalui pertukaran tahanan. Sebab tu penting tahanan tentera rejim Syiah ni tak dibunuh. Kalau dapat tentera rejim Syiah tak bunuh tu, penting untuk buat tukaran tahanan. Terutamanya berapa ramai muslimat yang ada dalam penjara rejim Syiah Bashar Assad. Tuan-tuan tengok Hamas cerdik. Bila dia berjaya tawan Kopral Jilad Shalit tu, bila buat tukaran tahanan, Israel sanggup menukarkan dengan 1,000 lebih, tuan-tuan, tahanan umat Islam Palestin dengan seorang kopral. Jadi tuan-tuan, yang dia dibebaskan ni, dia cerita penjara tentera rejim Bashar Assad ni 7 lapis bawah tanah, 7 tingkat. Bawah tanah 7 tingkat. Tingkat pertama berak dia, tingkat kedua seksaan macam ni, tingkat ketiga seksaan macam ni. So setiap tingkat tu dia ada bentuk seksaan dia. Tingkat ketujuh tu untuk tahanan wanita muslimat, tingkat ketujuh. So kalau tentera dia nak rogol, mereka ada lubang kecil untuk tengok, pilih, aku nak yang tu. Biasanya kalau nak tangkap muslimat ni, mereka akan pegang kan, buat orang panggil apa,
Kira maksudnya berpaut lah masing-masing. Tapi apalah kekuatan mereka, dapat tangkap tuan-tuan, bawa keluar, nak rogol. Muslimat ni akan buat bising supaya nak mengganggu tumpuan tentera yang nak rogol tu. Jadi nak bagi dia muslimat yang bising ni buat macam mana tuan-tuan? Mereka ni pancut air pada muslimat ni, nyalakan elektrik, nak bagi muslimat ni diam. Tuan-tuan, punya dahsyat. Itu yang berlaku dalam tentera rejim Syiah Bashar Assad. So kita sudah tidak mampu membendung kesedihan. Cukuplah tuan-tuan, kita perlu tentera negara umat Islam untuk terlibat sama. Dan sampai satu tahap tentera tersebut di atas nama tentera umat Islam, bukan mewakili mana-mana negara umat Islam lagi. Tuan-tuan, kita nak sampai ke situ. Sebab itu kesedaran isu ummah ni perlu digembeling. Kita nak kena keluar daripada kepompong divide and rule yang telah ditanam dalam pemikiran kita oleh penjajah. Penjajah telah matikan kita di dalam sistem kenegaraan. Kita takkan peduli umat Islam di luar sana, kita hanya peduli kalau ia berlaku dalam negara kita. Tuan-tuan, yang tu nak kena keluar dulu. Kalau kita mampu keluar daripada kepompong tersebut, barulah kita boleh jadi umat Islam yang kuat. Selagi mana kita duduk dalam kepompong divide and rule yang telah ditentukan oleh penjajah, maka kita menjadi umat yang kecil, yang boleh dikeronyok oleh mereka. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sikit isu Yaman ni kita perlu ada stand lah, kan? Ada stand. Kita tak mungkin nak biarkan Syiah mendominasi. Kerana beberapa buah negara mereka telah menunjukkan sikap mereka yang sebenar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri dulunya adalah antara ulama yang nak buat takrib. Takrib ni maksudnya nak mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Kita nak cari titik pertemuan. Tapi tuan-tuan, akhirnya gagal. Beberapa kali telah dibuat pertemuan, gagal. Yang untung Syiah. Syiah yang untung. Bila berlakunya isu Syria, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia dah tarik balik. Dia kata Syiah telah menunjukkan kesesatan mereka yang nyata. Dulu nak buat takrib ni. Sekarang ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara orang yang sangat kuat menentang pokok Syiah ni. Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian, maka kita melihat isu ni isu yang perlu kita ambil tahu. Kerana dalam hadis akhir zaman ni, antara negara yang disebut ialah Yaman dan Syam. Dua negara ni beberapa kali disebut dalam hadis akhir zaman, Yaman dan Syam. Tuan-tuan, dan kedua-duanya berlaku konflik yang sangat besar sekarang. Maka kita khawatir kalau ini adalah petunjuk kepada yang Nabi sebut sebagai ini peristiwa akhir zaman. Maka ini bukan masa untuk main-main. So alert dengan isu ummah, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang memperjuangkan bersama, bukan sekadar memerhati. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf berbanyak pada tuan-tuan puan-puan dan mak sekalian, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.